Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so sekarang ni One Piece chapter 1055 telah pun keluar. So macam biasa, saya akan buat review bersama dengan Abang Zaf daripada Webro. Yes. Abang, ada nak cakap apa-apa kat diorang? Assalamualaikum geng. Lambat kan? Chapter keluar hari ni tak dah lambat. Selalunya awal lah kan? Selalu pukul 2 pagi. Tadi pukul 11 kan? Ni dah 11 lebih. Aku lagi prefer pukul 11 lah sebenarnya. Sebab tak kena spoil lah. Kira bangun-bangun tu tak adalah kat Twitter apa. Faham. Alright, so chapter ni is big, is really big and wow. For me is easily top 5 lah Wano. Better than last week ke? Aku lagi minat last week. Sebab tapi dekat lah, dekat. Sebab apa? Ya, sebab last week pun best. Tapi yang ini sebab saya dah lama tunggu benda tu tau. I mean The Road Poneglyph tu. Lepas tu kita dapat tahu tentang geografi Wano and bang, teori betul ke bang? Mount Fuji. Mount Fuji tu. Okay, so it's easily lah top. Banyak kan benda? Top 10 lah. 5 tu macam tu kan. Banyak benda dalam chapter ni. Macam chapter lepas kan, ada banyak benda. Shang lawan Green Bull pun ada predict juga. Walaupun aku buat 7 prediction, satu kena lah. Alright guys, cakap pasal Green Bull dengan Shanks, itu kita akan borak dekat channel Abang Zaf, which is part 2 untuk review 1055. Kita akan buat dekat channel Abang Zaf, Bro. So korang boleh check channel tu nantilah. Ini adalah part 1 di mana kita akan cover tentang benda yang pertama, which is tentang Rokugyu lah, iaitu pertarungan dia menentang Akazaya bang. Buka-buka chapter je, kita terus dapat tengok pertarungan dia dengan Akazaya lah. Tapi sebelum tu kita dapat tengok dulu orang dekat Wano masih lagi tengah enjoy festival tu. Lepas tu Momo cakap jangan masuk campur dekat Yamato. Dia cakap kat Yamato jangan masuk campur. Betul. Lepas tu Yamato pun macam balik, kenapa dia tak nak masuk campur kan? Kenapa dia tak boleh tolong kan? Lepas tu kita dapat tahu yang Rokugyu ni, power dia bang. Apa komen abang? Power dia, apa yang dibuat kat Momo dekat first panel tu? Rokugyu ni macam apa yang dia buat dekat King dan Queen, yang dia serap nutrien semua tu. Tapi dekat Momo memang dia membelit-belit lah. Momo ni memang teruk lah. Momo kena, tapi tak adalah teruk sangat pun. Sejujurnya tak adalah teruk sangat pun lepas kau baca chapter ni kan. Betul lah, betul. Tapi bang cakap pasal tak teruk sangat bang. The next page bang. Okay, the next page. Kita punya MVP bang, Raizo. Raizo. Limpo. Dia guna Limpo. Serang ni. Dia punya confident tu, dia bagi power, dia bagi api tau bang. Api dekat si Rokugyu. Lepas tu kita dapat tahu lah, of course lah, Rokugyu kita tak boleh pandang rendah kat dia. And yes, kita dapat tahu yang dia rupanya fireproof forest lah. Macam mana boleh ada fireproof forest? Tak logik lah macam forest terbakar. Ini One Piece. So dia kata dia kata you are up against Navy Emerald. Aku Emerald ke? Apa korang siapa kan? Kau ingat nimpo ni boleh ke? Dia tak tahu. Itu lah. Dia kata benda tu lah awal-awal tu kan, nampak confident lah kan. Ujung-ujung tu tak tahu jadi apa. Dan betul. Lepas tu kita dapat tengok yang Rokugyu bang, dia terusnya cucuk si Raizo tu bang. Dan pahlawan kita kena sedut dah. Kena sedut kita, sama macam King dan Queen lah. Kena sedut. Ya betul, dah kena sedut dah. Dia punya nutrisi kan, dia kan. So bang, soalan kat sini, adakah Raizo dah mati? Tak. Ataupun just macam tu je. Macam tu lah. Macam tu lah. Oda tak bunuh karakter. Dia tak akan mati punya. Jangan risau. Oda tak akan bunuh karakter. Red Skybird lagi-lagi Red Skybird. Kalau Kinemon kena cocok dengan Kaido pun hidup. Ini Raizo dan Green Bull lah. No worries lah. Alright, okay. So Raizo ni memang terkejut lah. First time bila baca tu memang terkejut. By the time video ni kita record, abang tak tengok lagi reaction saya sebab tengah edit lagi. So dalam reaction saya tu, saya ada buat yang memang reaction saya terkejut lah. I mean tak sangka lah benda ni. Saya ingat macam bila lawan tu lawan biasa je, tapi terus
Rokugyu ni maksudnya dia lawan Akazaya ni dia tak main-main lah maksudnya. Pada saya. Betul lah. Pada saya. Tapi aku suka lah nampak Akazaya ni struggle kan. Sebab lawan Admiral kot. Tapi ujung-ujung tu Admiral. Ya. Tapi sebenarnya bang, ini sebenarnya bagus juga lah untuk diorang. Sebab lepas ni kita tahu yang Wano ni akan dibuka border sebab ada something lah yang kita akan borak kat channel abang tu kan nanti kan. Kalau dia dah baca chapter dia tahulah kan. So pada saya benda ini sebenarnya adalah satu benda yang Akazaya perlu tahu. Oh, inilah dia kekuatan dunia luar. So kita kena prepare untuk benda ni. Betul-betul. Aku rasa kau cuba Kinemon je tadi. Kinemon dia nak. Mentang-mentang dah ada bini, dengar. Lupa tanggungjawab. Ya betul kat sini lah. Lepas tu yang kalau abang perasan yang kat sini yang tak ada siapa-siapa. I mean macam siapa? Nico, Inu dengan Shinobu. Inu ada and itulah ada. Inu Arashi, Komomoshi ada. Ada Raizo, Shinobu dengan apa nama? Denjiro. Denjiro. So kita dapat tengoklah dia orang agak struggle untuk lawan dengan Rokugyu ni. Kita dapat tengoklah bila Raizo dah kena serap tu, Inuarashi dengan Nikomomoshi pun Shinobu semua nak pergi tolong lah. Tapi bang kena juga dengan Rokugyu bang. Sepatutnya kena. Ya, memang sepatutnya. Kalau Oda tak buat dia orang kena dengan Rokugyu ni, saya rasa ramai orang akan downplay kan si Rokugyu. Sebenarnya sekarang pun dah downplay juga, tapi kalau lagi teruk, lagi downplay lah. Ya, betul. Alright, so guys, kalau macam tu kita teruskan ke panel yang tu, which is kita dapat tahu yang Momo masih lagi tak nak minta tolong orang luar. Padahal Yamato dah cakap dah, apa kata kita panggil Luffy and the gang untuk tunjuk siapa bos. Ui, saya suka ayat tu. Who's the boss? Saya tak tahu nanti ayat official nanti macam mana, tapi saya harap official pun letak macam tu sebab Yamato respect kan. Respect at the gang of course lah, future gang kan. Tapi tapi bang, abang nak aku rasa official translation tak guna ayat who's boss ni sebab official selalu skema ayat dia. Mesti who's the leader, faham. who's stronger. Yalah. Macam dulu kan yang bagi tu patutnya letaklah bombastic kan bad cantik kan, bombastic. Ini dia kata bagi gesture kan, dia letak official. By the time video ni record, official masih lagi belum keluar. So kita orang tak tahu apa-apa tentang official punya tu. Tapi korang boleh relate jugalah dengan benda ni. Kita boleh bandingkan lah. Okay, so Momo cakap dekat Yamato yang Jangan dia tak nak susahkan dah siapa-siapa. And aku Momo lah, aku tu Momo bukan saya. Momo cakap aku tak nak susahkan kau juga sebab engkau dah akhirnya bebas daripada Onigashima. Kau dah boleh hidup bebas. I mean itu sebenarnya saya rasa dah clue yang Yamato tak akan it's so obvious man. So freaking obvious. So obvious sangat. Momo pun tak nak dah Yamato ni ada kat sini. Ya betul. So future, so boleh cakap dah straw hat lah kot. Yamato pun nakama. Yamato phone nakama masih lagi. Selagi tak official, selagi tu kita Yamato phone nakama. Tapi just sikit-sikit je lah. Okey bang, abang nak cerita ataupun saya ceritalah tentang apa yang Rokugyu cakap ketika lepas Momo cakap macam tu, di mana dia cakap Momo ni spoil kid. Abang nak cakap apa pasal hal tu? Yang mana? Yang page lepas page tu lepas tu yang aku suka yang sebelum Rokugyu ni. Aku suka part yang Momo nangis yang dia cakap yang kalau dia still depend on people yang akan tinggalkan Wano, macam mana dia nak bagi tahu Luffy semua yang Wano ni selamat kan. Wano ni boleh dijaga rapi oleh kita orang kan. So benda ni penting lah. Benda ni memang Momo betul-betul nekat, tak nak Yamato tolong, tak nak orang lain tolong. Dia nak try buat sendiri walaupun dia tak tahu this is Admiral kan. Admiral it's not easy lah kan. And betul. Aku yang suka part Momo ni. And then kita ada part Rokugyu, you are just a spoiled kid kan. Lepas tu dia kata dragons are pathetic. Lepas tu bila nampak Momo dah keluarkan Boro Breast sekali lagi ni, aku dah tahulah kali ni mesti jadi punya lah. Itu memang terkejut lah bila saya buat reaction. Saya tengok dia keluarkan Boro Breast tu. Ui. So tadi dengan Raizo api tak boleh bakar, tapi kali ni dia affected pula kan. Pening lah pening lah ni. Mungkin Bolo Breath Momo ni agak mungkin unik. Api lain, api biru mungkin. Mungkin yang Nimpo tu just Nimpo yang biasa je kot, macam normal biasa je kot. Sebab Momo ni dia punya power, dia orang sendiri noted dekat chapter ni yang hampir sama dengan Kaido. Yes. So
Dan sebelum tu, sebelum yang part yang Momo nangis-nangis semua tu, Rokugyo dia cakap tau, kalau Kaido masih lagi in charge, dia tak nak datang. Itulah aku kata, Admiral dengan Emperor ni, come on lah, jangan compare lah. Melainkan Kaido dan Aokiji. Betul. Kita dah boleh tengok dah chapter ni si Rokugyo sendiri. Dia cakap dia tak nak datang. Awal-awal berat dia takut. Kalau Kaido masih lagi in charge ataupun apa dah jadi dengan Wano sekalipun, time Kaido ni kita orang tak nak masuk move, tapi sebabkan apa dah jadi sekarang ni, dia orang datang. Yes, chapter ni membuktikan lah betapa jauhnya Liga Yonko tu. Taklah jauh, betapa different tier lah. Emerald dengan Yonko ni different tier lah. It's not as dekat as people predicted. Ya. Dan lepas tu kita dapat tengok Momo buat bolo breath tu, and then Momo ada buat satu move lagi kan, kalau tak silap saya. Ke bolo breath juga. Dia bolo breath berkali-kali lah. Kadang takut-takut. Rokugyo muka takut dengan muka ni, muka terkejut. Kau bayangkan Kaido akan buat macam ni ke dengan Momo? Rasanya kalau Kaido yang lawan dengan Rokugyo tu, lain macam lah. Tanda bagus sekali pengsannya Rokugyo tu. Uish. Tu lah. Sebenarnya kecewa ke Emerald kan? At the end of the day kita nak Emerald kuat lah. Tapi chapter ni memang betul-betul. Tapi mungkin ini just permulaan bang. Permulaan untuk Rokugyo ni. Sebab baru je kita kenal dia kan. Baru je kita kenal dia. Weakest Emerald lah. Tanya semua orang akan jawab benda sama lah. Lepas baca chapter ni kan. Ya. Okey, lepas tu kita dapat tengok yang Rokugyo dia memang tak puas hati lagi dan dia nak lawan, tapi selepas tu ada something yang berlaku yang kita akan cerita dekat channel Abang Zaf kat Wibro nanti lah, which is ada power daripada luar lah. One of the best power and one of the best panel yang pernah saya tengok. So maksudnya sekarang ni power scaling Momo kita boleh naikkan sikit lah. Boleh naikkan lah, memang boleh naikkan. Lepas apa yang berlaku. Boleh naikkan lah. Sebab dia dah macam, Yamato pun cakap dia dah boleh kawal sikit dia punya power kan. Yes, dah level-level red scabbard lah barangkali. Okay. Dan kita kena ingat yang dekat channel lah pula, dekat chapter yang waktu Momo dia bagi tahu yang dia Kozuki Momonosuke everything tu, dekat ending tu dia ada cakap yang Momo ni akan dikenali pada suatu hari nanti as one of the best leader kan. Narrator cakap. Kita kena ingat benda tu. So maksudnya Momo ni bukan karakter dia kat Wano ni je habis. Saya rasa nanti lepas ni pun akan ada juga. Mungkin dia tak ikut Straw Hat, tapi of course kita tahu dekat chapter ni yang Wano memang kena buka border dia because of something perlu unleash untuk dapatkan benda tu lah. Alright bang, dah settle pasal Momo. Abang nak tambah apa-apa? And Akazaya ni Pasal Momo dah settle lah, tak ada apa lah. Tak ada apa-apa dah. Kecewa dengan Grimbo je. Tu lah. So Grimbo lah. Kecewa sikit. Banyak sebenarnya. Banyak. Tak apa bang, dia awal lagi. Dan mungkin final war nanti kan kita dapat tengok dia lawan dengan Straw Hat, mungkin time tu lah. Macam dulu juga kan, kita tengok King tu biasa-biasa je. Tengok dia lawan dengan Zoro. Sengit kan. So mungkin nanti lah kot. Ini mungkin sebab dia ada dikacau oleh si someone tu kan, oleh power someone tu. Sebab dia dah time tu dia dah macam energetic tau, dia nak lawan lagi, tapi sebab someone tu interrupt, dia terus tak nak dah lah. Sebab dia tahu someone tu kan powerful, so dia tak nak lah masuk campur. Alright bang, satu lagi nak tambah pasal panel Rokugyo dengan Momo ni kan. Kan dia cakap tadi Kaido kalau masih lagi ada kat Wano dia tak datang. So sekarang ni Luffy dah jadi Yonko, tapi adakah dia masih lagi downplaykan Luffy? Adakah geng-geng Admiral ni, geng-geng Marine ni masih lagi downplaykan Luffy ni walaupun dia dah jadi Yonko? Dah tak lah. Lepas apa yang Grimbo nampak sekarang ni, macam ni dia nak downplay? Kalau Red Scabbard pun dia tak lepas. Tak lepas. Manalah tahu nanti bila dia balik dekat Marineford yang McDonald tu, nanti dia cakap lah dekat si Akainu kan. Lepas tu nanti of course lah Rokugyo ni akan buat mulut pasal Momo boleh jadi naga ni, dan satu dunia akan tahu. The next Kaido kot orang akan panggil dia. Maybe. Alright bang, tadi kita dah borak pasal Momo dengan lawan dengan Rokugyo, Akazaya lawan Rokugyo, Yamato lawan dengan Rokugyo semua tu. Sekarang ni kita nak masuk panel yang buatkan saya letak chapter ni top 10 lah pada saya dalam chapter Wano, and maybe top 10 dalam One Piece. Maybe. Slow down. Bang, benda ni benda besar bang.
sebab dia ada kaitan dengan Void Sentry bang. Okay. Saya sebab One Piece, saya memang tunggu benda ni. I mean Void Sentry, apa yang jadi dengan misteri tu lah kan. Misteri tu. Saya nak tahu pasal benda tu sebab benda tu interesting tau. Saya macam Law pun nak tahu pasal sejarah One Piece. Saya pun nak tahu pasal benda tu. Saya lebih prefer nak tahu benda tu lah. Dan sekarang kita dapat tahulah bang, dekat kita mulakan dululah dekat bilik Sukiyaki kena penjara tu, yang dekat poneglyph batu yang kita tak tahulah itu historical poneglyph ke apa ke. Tapi rupanya bang, ada lagi bawah tanah bang. Bawah lagi daripada yang chapter 1053 tu, ke bawah lagi rupanya. Ke bawah lagi. Ada secret passage. So yang dan kita dapat poneglyph atas ni bukan kira poneglyph biasa lah kan. Yang tu saya cakap tadi, maybe historical, maybe biru international. Yang biru tu lah. So sekarang ni kita dapat tengok yang Robin dengan Sukiyaki dah turun ke bawah bang, secara tiba-tiba bang. Secara tiba-tiba. The man is here. The man is here. Which is Law lah. Di mana Law pun berada dekat bawah tanah tu juga. Cuba tadi awal-awal tu yang time Sukiyaki bagi tahu diri dia tu siapa, Law ni dia macam dengar-dengar daripada jauh. Tapi sekarang dia tunjuk lah. Law perasan lah, dia orang dua tak ada. Semua tengah pesta-pesta, dia orang dua tak ada. So sekarang ni Law adalah orang yang kedua dah tahu yang sebenarnya Kozaburo tu adalah Sukiyaki sekarang ni. Yes. Kan? Betul kan? So kita dapat tengok yang Law pun ikut diorang sekali turun ke bawah tu juga. Dan tiba-tiba diorang tengah turun tu, si Sukiyaki ni cakap, Orochi dengan Kaido dapat juga jumpa poneglyph ni. Sebab kan diorang ada fisherman dalam kru diorang, iaitu salah seorang daripada All Star, iaitu Jack. Untuk orang yang tak Bila baca benda ni je, saya dah boleh fikir, saya dah tu mesti benda ni kawan. Dah boleh nampak lah kan. Dah boleh nampak dah. Bila dia cakap fisherman tu je, memang dah boleh menyelam lah kan. Boleh nampak. Dah kena menyelam lah. Untuk mereka yang terlupa pasal Jack ni memang fishman dah confirm kan. Ya, betul. Sebab itulah dia boleh survive waktu Zoro out. Alright, so waktu awal-awal baca agak terkejut jugalah kan, sebab fisherman tu bila terfikir kat bawah tanah, saya pun macam kalau bawah tanah macam ni nak berenang nak tengok poneglyph tu kan, sebab Robin dengan Law kan pemakan devil fruit, tapi rupanya bukanlah, dia bukanlah dalam air lain lah. Bukan dalam air lah, tapi kena lalu air dan diorang memang agak pelik lah kenapa fisherman kena tolong diorang, kena tolong Orochi dengan Kaido lah. Lepas tu si Sukiyaki ni cakap, korang bila nampak je mesti korang akan tahulah. Yes. Lepas tu bang, Law cakap, berapa jauh lagi ni kan? Berapa dalam lagi kita nak pergi ni? Lepas tu jawapan Sukiyaki tu, bila abang baca tu, apa reaction abang? Bila dia cakap 100 years tu, dia tak cakap meter tau, dia cakap years. Dia metafor yang dia gunakan dalam ni. Maknanya dia nak kata history. Apa yang ada kat bawah tanah ni, history dia dah bertahun-tahun lamanya, beratus tahun lamanya. So itulah aku baca tu mula-mula memang apa a few hundred years, okey lah. Dia nak guna metafor tu tiba kan. Okey lah, fine lah. Dan lepas tu kita dapat tengok yang Robin dia macam bila lalu dekat tangga tu macam ada satu tingkap, ada satu passage lah, satu laluan lagi. Lepas tu dia tanya, kenapa ada lampu macam cahaya ni kan? Lepas tu si Sukiyaki pun cakap lah, pergi lah tengok. Ada pemandangan. Senang kan nak ringkaskan Pergi lah tengok kan. Ringkaskan je. Pergi lah tengok, ada pemandangan kan. Lepas tu Robin pun pergilah, merangkak, dia pergi lah. Lepas tu dia penat tiba-tiba, dia man buat cheat code terus sebelah dia. Cute lah, momen tu cute lah bang. Robin kata, tak cik, senang-senang aku merangkak pun nak penat Engkau room je. Room je. Dan kita dapat tengok lah muka diorang terkejut lah. Yang ni pun aku terkejut bila aku tengok ni. Memang saya pun terkejut, di mana kita dapat tengok lah the real Wano yang lama di bawah tanah. Wano yang lama, the real Wano, old Wano lah. Ada perumahan lah, kawasan lah, kawasan tempat tinggal lah dekat dalam air ni. Betul. Dan lepas tu Sukiyaki pun cakap that is all Wano, and ayat dia selepas tu lah yang buatkan saya memang betul-betul excited, which is dia cakap from kalau tak silap saya, dia kata from 800 years ago. Yes 800, everything 800, everything 800. Sebab itulah saya excited sangat, sebab 800 ni kalau kita ingat ada apa buat Sentry. So mungkin dah boleh confirmkan kalau yang Wano is part of Ancient Kingdom ketika dahulu. Maybe boleh confirm. Dan lepas tu kita dapat tengok lah yang diorang semua memang terkejut lah lepas
diorang tengok pemandangan tu kan. Yalah, bayangkanlah bang, kalau kita jalan-jalan tiba-tiba kita turun bawah tanah, kita tengok belah kanan ada uish, ada bandar kan. ada perumahan. Perumahan. So memang terkejut. Dan lepas tu kita dapat tengok yang Sukiyaki explain about the geography of negara Wano lah. Okay, abang secara jujur abang faham tak sebenarnya geografi dia ni? Yang dalam panel ni ke? Ke dalam Ya, dalam panel ni faham. Tapi ada nak explain boleh tak? Faham. Okay, sebenarnya saya tak nak explain sangat sebab saya nak buat video juga pasal benda ni. Nanti ringkas pun tak apa. Separate video. Tapi ringkaskan je lah. Okay, dulu sebenarnya Wano ni dia dekat sea level tau. I mean macam pulau Dressrosa, Alabasta, semua yang sama lah. Apa lagi pulau? Sama aras lah. Apa lagi? Sama aras lah. Penghazard semua tu kan. Contoh. Whole Cake Island semua tu lah kan. Okay. So semua macam tu. Ini 800 tahun dulu Tapi secara tiba-tiba ada dua wall tu, which is air terjun yang kita daki tu. Yang Luffy daki, Jinbe daki, Nekomamushi, Big Mom jatuh sampai 2 kali. Kapal Big Mom tu. Itu sebenarnya adalah ada angkara someone. Kita tak tahu siapa. Betul. Pada 800 tahun dulu. Dan bila dah ada benda tu, dia macam kolam, korang tahu tak? Kolam U. Korang bayangkan U. Lepas tu World of U tu, lepas tu tengah-tengah tu ada Mount Fuji. Betul-betul. So, betul. So, bila dah ada U tu, dia dah jadi macam kolam lah bang. So, macam air yang ada dalam kolam tu, dia melimpah keluar, jadilah air terjun dekat kedua-dua wall tu kan. Yes. Lepas tu hujan, mestilah dia memenuhi U tu kan. U tu, so Wano ni tenggelam lah, Wano yang lama ni. And then dia itu je. Dia buat Wano yang baru lah kan. Which is dekat sampai mana paras air terjun tu last, itulah Wano yang sekarang ni lah, flower capital, udon semua tu lah. The current Wano. The current Wano. Okay. So benda tu tak ada apa sangat. Tapi panel yang seterusnya lah. Akhirnya diorang dah tiba dan kita dah dapat tengok lah Road Poneglyph negara Wano, which is macam mana yang kita predict, macam mana yang saya bagi tahu dekat abang, saya bagi tahu kat korang semua. Mount Fuji ada kaitan dengan hal ini. Poneglyph itu berada di bawah Mount Fuji. Tepat. Yes. Tepat. So bang, Road Poneglyph, Straw Hat Pirate dah ada 3 bang. 3 sudah. Robin pun cakap kita dah ada 3 dah. Tinggal lagi satu je. And then sampai Laugh Tale. Ya, betul. 3 tahun since possible memang, I don't know. Ya, just perlukan cari satu tu je, lepas tu dah settle dah. Aku tak rasa akan ada villain-villain baru. I mean like villain-villain yang dah sedia ada lah yang kita akan lawan kan. Ya, betul dah. Ada pun satu lah kot, Shiki. Tak tahulah. Shiki. Mungkin sebab ada kaitan dengan Higurashi semua tu kan. Yang dah tease kan. So mungkin ada. Ya. Shiki lah kot. Sebab kita pun tahu Shiki ada mystery plan yang dia plan tu 20 tahun tu. Sekarang lah masanya. Yes. Kat One Piece ni sekarang inilah masanya kan Shiki untuk bergerak. And saya rasa yes, Shiki akan bergerak sebab dia tahu yang Kaido dengan Big Mom pun dah kalah. Sekarang ni generation dia tinggal dia je. Betul-betul. Dan dia juga bekas Rocks Pirate. Kita kena ingat tu. Yes. Dan mungkin nanti ada flashback Rocks. Mungkin Shiki yang akan menceritakan. Ya mungkin. We don't know lah. Alright. So akhirnya kita dapat tahu yang sebenarnya Road Poneglyph tu berada dekat bawah Mount Fuji. Dan memang ada tangga pun lah sebenarnya untuk pergi ke tu, which is tangga yang Robin dengan Law ni gerak ni lah. Yang diorang jalan ni lah. Itulah dia jalan untuk pergi ke Road Poneglyph tersebut. Yes. Alright bang. So itu je kot untuk channel ID Studio. Yang pasal Pluton and everything tu kita buat dekat channel abang lah, kat channel aku nak tambah sikit pasal Lord Poneglyph ni. Ada orang komen, kenapa kat sini tulis Lord kan? Salah eja ke? So benda ni TCB dah explain dekat Road to Laugh Tale yang booklet tu. Road to Laugh Tale 1 dia ada explain. Okay, aku baca sikit lah kan. So boleh. kemungkinan besar Lord Poneglyph ni dia ambil nama dia datang daripada Lockstar Island lah, ataupun Rockstar Island, sebab itu pulau yang Roger dapat tahu kan, kena kumpulkan Road Poneglyph baru nak sampai ke Laugh Tale kan. So disebabkan yang macam situ Lockstar, so nak guna load jugalah instead of road. And then load dalam English yang lama, English middle term ditulis membawa maksud guide ataupun path ataupun lead, membawa lah. So dia buat conclusion kat sini yang load lebih
kena lah daripada road, which is aku tak kisah pun, aku rasa road lagi sedap kot. Mana-mana lah sama je. Macam Alabasta, boleh jadi Raftel, itulah. Dia Zolo. Okay, so itu je lah. So settle pasal poneglyph dekat sini. Tapi tak habis lagi scene dekat sini, sebab ada explanation yang lebih besar lagi pasal Pluton. Kita dapat info pasal Pluton. Kedudukan sebenar Pluton lah. Kat mana Pluton tu? Dulu kita tanya-tanya kan. Kat mana Pluton tu? Kita dapat tahulah kat mana Pluton tu, dan macam mana kita nak dapatkan Pluton tu, yang kita akan borakkan dekat channel Abang Zaf Wibro. Habis je tengok channel ni, tengok video ni, pergi kat channel Abang Zaf, kita akan borakkan pasal Pluton dan Shanks. Apa nama tu? Pluton, Shanks dan semua yang tak borak lagi. Okay. Kita je. Alright guys, itu saja daripada kita berdua hari ini. Maaf kalau ada terkurang dalam video ni ataupun tersalah fakta ke apa ke, korang boleh komen kat bawah lah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, pendapat korang ke apa ke, korang boleh tinggalkan kat bawah, ataupun ada soalan ke apa ke, tinggalkanlah kat bawah. Alright bang, kita jumpa kat channel abang nanti. Assalamualaikum. Bye bye.